Oke, salam dan salam sejahtera. Menteri terkejut ahli Parlimen PHS masih agresif di Parlimen walaupun dah tanda tangan MOU. Ini adalah kenyataan media yang dikeluarkan oleh Presiden MCA. Jadi pada pandangan saya kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden MCA ini yang mana saya lihat itulah lain kali kalau ketua pembangkang membuat ucapan di sidang Parlimen, maka janganlah kamu orang yang ada dalam kerajaan meninggalkan dewan, tidak menghormati Parlimen. Dan saya nak beritahu kepada Presiden MCA, PHS bukan parti, gabungan parti yang menjadi pak turut. Jadi PHS itu sebagai pembangkang yang mana PHS perlu membangkang sesuatu yang apabila mereka rasa tidak kena. Dan untuk pengetahuan Presiden MCA, MOU yang ditandatangan itu sudah diperjelaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Pembangkang dan Presiden PKR, begitu juga presiden-presiden yang mewakili parti gabungan dalam PHS ini seperti Amanah dan DAP. Dan perkara ini juga mereka ada keluarkan di media berkenaan dengan isu tanda tangan MOU ini. So di sini kita lihat pengetahuan tentang isu-isu seperti ini yang mana cuba dipolitikkan oleh Presiden MCA, pada saya ini adalah satu politik murahan kerana mereka tidak faham bahawa PHS itu tanda tangan MOU itu sekiranya, ini secara ringkas yang saya nak terangkan, sekiranya ada salah satu perkara yang ada dalam MOU itu mereka tidak ikut, maka secara sendirinya MOU itu terbatal. Itu sudah jelas. Jadi apabila PHS mempertikaikan ataupun agresif di Parlimen, apabila ada usul-usul yang tidak mereka dapat terima, itu adalah wajar kerana perlu ada check and balance dalam kita punya Parlimen. Dan di sini kita lihat apabila mereka rasakan bahawa tanda tangan MOU itu adalah bertujuan untuk menjadikan PHS itu seolah-olah kata pepatah orang tua seperti lembu dicucuk hidung, itu Presiden MCA sudah silap besar kerana itu bukan prinsip Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita lihat apa yang berlaku apabila dia katakan ahli Parlimen agresif, yang mana dia mempertikaikan MP iaitu Datuk Mahfuz Omar, yang mana dikatakan di sini apabila bertelagah dengan Menteri KDN tentang isu denda ahli Parlimen yang cuba masuk Parlimen, yang mana dicas kerana berhimpun di dataran mereka. Ini adalah jelas apabila saya baca dan kenyataan yang saya sendiri lihat di sidang live Parlimen kita, jelas bahawa wajar Datuk Mahfuz Omar mengatakan mangkuk ini kerana kita tahu kenyataan yang berbelit-belit dikeluarkan oleh Menteri KDN. Saya sebagai rakyat lihat apa yang Menteri KDN ini perkatakan, yang mana dia perkatakan untuk keselamatan ahli Parlimen. Tetapi kita tahu Dewan Negara buka, sama juga. Dan selepas itu rakyat juga tahu mereka tidak pergi ke Parlimen bagi pihak kerajaan waktu itu, tetapi pergi ke rumah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi hari ini yang kena denda ahli Parlimen pembangkang. Ini sebenarnya tidak adil. Justru itu ahli Parlimen pembangkang pula ada yang tertinggal barang di dalam Parlimen. Mereka perlu juga ambil. Walaupun daripada pihak Speaker Dewan Rakyat mengatakan sebelum esok paginya itu buka Parlimen, tetapi jam 12 tengah malam Parlimen itu buka. Ahli Parlimen tidak tahu bahawa Parlimen buka. Paginya mereka nak pergi. Ini adalah satu pada saya, walaupun nak dikatakan alasan, tetapi ini adalah hakikat. Kerana yang paling penting kita tahu, ahli Parlimen tidak boleh dihalang untuk masuk ke Parlimen kerana itu adalah rumah mereka. Itu yang pertama lah, yang paling jelas sekali. Jadi untuk nak mengatakan
Menteri KDN mangkuk oleh Datuk Mahfuz Omar ini wajar, karena itulah cara penyampaian mereka yang agak sinis dalam isu yang seperti ini, karena jawapan yang diberikan tidak menepati. Jadi untuk nak memperbetulkan masalah yang memang dilakukan oleh pihak kerajaan sebagai salah, dan kamu orang cuba nak memutarbelitkan fakta, maka akibatnya itu. Dan untuk Presiden MCA juga nak berbunyi seperti ini, nak menyalahkan pihak pembangkang, dia kena tahu jika pihak pembangkang dilihat sebagai pak turut yang seperti mana saya kata tadi, seperti lembu dicucuk hidung, maka silap besar, karena cara PHS menandatangani perjanjian MOU itu bertujuannya hanya untuk kepentingan rakyat, yang mana apabila dibentangkan usul-usul yang tidak memberi kepentingan kepada rakyat, ataupun dilihat agak boros, ataupun tidak tahu hala tujuannya, pembelanjaan kita nak dibuat sesuka hati, maka perlu dilawan, ataupun perlu mereka memberi hujah yang tepat supaya pihak pembangkang tidak membuat pertanyaan. Ini adalah satu sikap yang mana saya lihat MCA kenapa gagal untuk menangani masalah kaum Cina untuk bersama dengan mereka, kerana cara mereka ini yang berpuluh tahun bersama dengan Barisan Nasional, yang mana mereka ini adalah dilihat sebagai pengampu dalam kerajaan Barisan Nasional yang lalu, dan kerajaan Perikatan Nasional yang ada hari ini pun mereka juga pengampu, yang mana kita tahu mereka tidak akan menyuarakan untuk kepentingan rakyat pun. Ini yang saya lihat. Tetapi mereka bercakap atas kapasiti mereka cuba untuk mempertahankan, dan disambil-sambil itu cuba menyerang PHS. Padahal pihak pembangkang itu adalah tidak perlu mereka nak serang, kerana sudah pun membangkang. Dan hari ini jika nak suruh pembangkang itu jadi pak turut, maka Presiden MCA bersilap besar, kerana itulah. Ini adalah satu kenyataan yang pada saya agak sinis kepada Presiden MCA, walaupun sebelum ini saya tidak pernah kritik, tetapi apabila mengeluarkan kenyataan seperti ini, dan saya sebagai rakyat lihat bahawa inilah sebabnya rakyat menolak MCA, yang mana kita lihat MCA kehilangan begitu banyak kerusi, yang mana dahulunya begitu kuat, tetapi hari ini rakyat sudah boleh melihat dan berubah kepada parti lain seperti DAP kerana isu ini. Kerana kita tahu permainan MCA selama dalam kerajaan sama seperti MIC, mereka mempertahankan sesuatu yang untuk kepentingan pribadi saja, bukan untuk kaum mereka ataupun untuk rakyat. Begitu juga MIC, mereka juga ditolak oleh rakyat. Jadi hari ini mereka cuba bersuara seperti ini, mengampu kerajaan yang ada. Pada saya tidak memberi sedikit pun faedah. Dan itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini, yang mana kritikan saya kepada Presiden MCA kerana mengatakan PHS masih menyerang ataupun masih mengkritik kerajaan yang ada dan agak agresif, itu dia silap besar di situ. Dan Presiden MCA harus sedar bahawa MCA dalam kerajaan hari ini adalah kerajaan pengkhianat. So, sekian, terima kasih.